Sistem Raja Berperlembagaan yang meletakkan Yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Negara ini terus relevan merentasi zaman dengan Istana Negara menjadi rujukan setiap kali ketidaktentuan berlaku yang meresahkan rakyat kebanyakan. Institusi Yang di-Pertuan Agong sangat signifikan dan berperanan penting dalam kestabilan politik, ekonomi serta sosial negara. Menaiki singgasana Persekutuan sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-16, Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah nyata memikul tanggungjawab dengan penuh tertib dan bijaksana berpandukan Perlembagaan Persekutuan. Siri pertama Agong kita, Nadi Negara, sempena Hari Keputeraan Rasmi Baginda Isnin ini disediakan Khairul Rizwan Azizan. Di sebalik raut wajah yang tenang dan tidak pernah lekang mengukir senyuman, terselit sifat ketegasan yang dikagumi rakyat jelata. Kepribadian sederhana Al-Sultan Abdullah yang mendahulukan rakyat dalam setiap perkara saling tak tumpah seperti almarhum ayahanda baginda Sultan Ahmad Shah. Banjir diredah tak hirau bahaya, rakyat dibantu meskipun di tepi jalan raya. Begitulah istimewanya baginda di mata rakyat jelata. Terpahat dalam sejarah negara juga kebijaksanaan Al-Sultan Abdullah yang kekal tenang di saat genting membuat keputusan pembentukan Kerajaan Persekutuan pasca pilihan raya umum ke-15 lalu. Bak kata bidalan, berfikir sebelum berkata, berunding sebelum dibuat. Keputusan dicapai selepas mengetuai perbincangan khas Raja-Raja Melayu selain perjumpaan empat mata bersama ketua-ketua parti politik. Lalu berpandukan Perlembagaan Persekutuan, kemelut yang berlaku akhirnya berjaya dirungkai dengan kebijaksanaan. Baginda merupakan tonggak kestabilan negara. Yang di-Pertuan Agong merupakan ketua utama negara yang merupakan orang yang nombor satu di dalam negara kita dalam konteks pemerintahan. Baginda juga merupakan sebahagian daripada badan legislatif yang terdiri daripada 3 komponen iaitu Yang di-Pertuan Agong, Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara. Ini menjadi bukti sebenarnya bahawa sistem politik kita, sistem pemerintahan kita dan perlembagaan kita menyediakan mekanisme yang cukup untuk mewujudkan kestabilan politik walaupun mungkin timbul masalah di kalangan parti-parti politik, ahli-ahli politik di dalam konteks perebutan kuasa, tetapi institusi istana itu menyelamatkan keadaan, memastikan pentadbiran negara terus berjalan lancar dan juga stabil. Bila Seri Paduka Baginda Tuanku membuat keputusan, Baginda berpuas hati dengan keputusan yang dibuat. Maka kita semua tidak wajar mempersoalkan apa juga keputusan yang dibuat oleh Baginda. Kerana ianya dibuat setelah melalui pelbagai proses yang ditetapkan oleh perlembagaan dan konvensyen yang terpakai di negara kita. Malah baginda juga menjadi satu-satunya Yang di-Pertuan Agong yang menyaksikan 3 pertukaran Perdana Menteri sepanjang bersemayam di Istana Negara. Seperti titah baginda pada istiadat pembukaan mesyuarat pertama Penggal Kedua Parlimen ke-15 28 Februari lalu. Baginda tidak pernah berhasrat mencampuri politik negara, namun segala yang dilakukan atas kepentingan rakyat dan negara. Terpahat dalam sejarah negara bahawa beta adalah merupakan satu-satunya Yang di-Pertuan Agong yang telah diberi keafiatan untuk memerintah negara dengan 4 orang Perdana Menteri. Beta berharap Perdana Menteri yang ke-10 ini adalah yang terakhir buat beta sebelum beta berangkat pulang ke negeri Pahang Darul Makmur. Mempertahankan agama Islam, bahasa Melayu, keistimewaan orang Melayu dan hak kewarganegaraan orang bukan Melayu, baginda sangat istimewa di mata rakyat. Tuanku mempunyai kebijaksanaan yang sangat tinggi dari segi keprihatinan dia terhadap menyelesaikan masalah politik semasa selepas PRU yang lepas. Tuanku juga berjaya bersikap adil terhadap kedua-dua belah pihak pada masa itu. One of the most unforgettable trait of Agong is his deep concern for the rakyat, displaying a genuine heart for his people. His humility and down-to-earth nature further earns him the love and respect that he truly deserves. Sentiasa ada ketika ada je bencana, adanya malapetaka dekat Malaysia ni, adanya dia selalu kat situ.
So kita nampak memang pemimpin ni, iaitu Agong kita ni, seorang berjiwa rakyat yang besar sangat. Selamat Hari Keputeraan Tuanku. Dari Pahang ke Singgasana Istana Negara, kepribadian baginda seringkali menjadi contoh dan teladan bagi rakyat jelata. Ironinya, hubungan raja dan rakyat sukar diterjemah menerusi kata-kata. Tidak hanya menjadi seperti payung yang menahan segala kemelut daripada melanda negara yang tidak pernah berpenghujung, terus bertindak menjadi nakhoda kapal yang berlayar di tengah lautan samudera. Nakhoda yang tidak bijak, kapal karam dilanda ombak. Laporan Khairul Rizal Azizan, TV3.